Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkembangan baru-baru ini kita mendapati bagaimana sekali lagi Islam itu cuba diperlekehkan oleh seorang yang bukan beragama Islam. Saya yakin ia adalah kes terpencil. Sebelum ia menjadi kes yang besar, kita haruslah mengambil langkah membasmi ia dari terus berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam itu adalah agama persekutuan. Orang Islam tidak boleh didoktrinkan, ditarbiahkan dengan agama bukan Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Dan Islam itu sudah tentulah menjadi teras negara ini. Saya pikir jika berlaku pertembungan dan konflik antara Islam dan bukan Islam, maka kerajaan harus mengambil pendekatan Islam itu diutamakan. Misalnya bila ada orang Hindu menyatakan tidak bersetuju lembu disembelih untuk tujuan korban, maka dia kena ingat bahawa negara ini adalah negara Islam. Itulah kontrak sosial antara Melayu dengan bukan Melayu, waktu termeteranya perjanjian persekutuan tanah Melayu antara British dengan Raja Melayu. Tapi malangnya mereka yang sekarang bukan yang dulu yang bersetuju. Jadi mereka berhak untuk tidak bersetuju. Tapi kita pun juga bersetuju untuk tidak bersetuju. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya fikir kalau percubaan untuk menggunakan hak asasi kebebasan bersuara tidak sesuai di Malaysia ini, walaupun ia dimomokkan oleh United Nations Human Rights Council, tapi Malaysia adalah negara unik, iaitu kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai kepercayaan, tapi terasnya adalah Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, perkembangan terbaru yang saya maksudkan tadi adalah apabila seorang rider telah menegur pelanggan Cina yang mendakwa dirinya Kristian apabila dia menggunakan sewenang-wenangnya nama Allah, hak eksklusif orang Islam, sebagai namanya dalam urusan memesan makanan. Saya fikir kalau pengalaman Cina ini mengaku bersalah dan memohon maaf, kerana itu selesai. Sebagai rider Melayu Islam, dia berhak dan dia bertanggungjawab untuk menegur mereka yang telah cross the line. Tetapi akhirnya oleh kerana dia sombong, bongkak, angkuh, tidak menghormati orang, mungkin tak menghormati Melayu, akhirnya ia telah diulangi bersama kawan-kawan yang lain. Maka tercetuslah perlu dia dipukul. Taklah parah pun, sebagai pengajaran dibawa ke balai polis yang berhampiran, iaitu balai polis Sungai. Akhirnya pelanggan Cina itu, riders dan kawan-kawannya telah didakwa di bawah seksyen-seksyen 147 dan seksyen 298 kanun kesesaan, iaitu menggunakan perkataan yang bersifat provokasi, mengganggu ketenteraman dan berhimpun dan bertindak secara kasar. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi, supaya rakyat Malaysia sentiasa menghormati suku kaum lain, menghormati agama lain dan menjaga keharmonian di negara ini. Lanjutan itu, NGO Islam seperti Pejuang Pembela, Persatuan Pejuang Nusantara, Persatuan Pengguna Semboyan dan Persatuan Pengguna Islam tampil menyokong riders ini, menyatakan dan menzahirkan sokongan mereka untuk memberi khidmat keamanan percuma, membela mereka kerana mereka telah memperjuangkan Islam, menjaga nama baik Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Saya secara pribadi ingin menyokong dan menzahirkan penghargaan kepada riders ini. Suara dia budak lagi, dia anak-anak kita tapi berani. Inilah yang kita mahukan, inilah yang kita mau tonjolkan kepada anak kita. Berani untuk agama, berani untuk bangsa. Tuan-tuan, dimanapun tuan-tuan berada, isu agama dan bangsa boleh membawa perang besar dan berbunuh, tuan-tuan. Jadi kalau China tadi ataupun Cina-Cina lain, India lain, beringatlah, kita sentiasa perlu meraihkan kepercayaan, kebudayaan dan agama orang lain. Bagaimana Islam sentiasa menerima, menghargai, dan Melayu sentiasa menerima bangsa lain di Malaysia ini. Saya secara peribadi ingin memuji tindakan riders itu. Walau bagaimanapun mungkin bagaimana dia bertindak agak keterlaluan, tapi sudah cukup memberi pengajaran kepada suku kaum lain dan juga orang Melayu. Toki pun telah menambah. Apa jadi dengan Jabatan Perpaduan ni? Apa yang telah dibuatnya? Kalau beginilah orang rakyat Malaysia masih lagi tidak menghormati antara kaum, maka tidak ada gunanya kita merdeka, tidak ada gunanya kita hidup berbagai masyarakat dan suku kaum. Dan akhirnya sampai bila pun kita tidak akan aman, tidak sensitif, tidak mau menjaga, tidak pernah mau menjaga keharmonian antara kaum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengulas isu ini bukan isu agama saja, bukan hanya isu politik, tidak. Ia bukan isu harga diri, bukan. Tapi isu ini adalah bagaimana kita rakyat membina kesejahteraan hidup, terutamanya dalam dimensi kesejahteraan sosial. Bagaimana kita berkebolehan berinteraksi dengan suku kaum lain, orang yang beragama lain, bagaimana kita bermasyarakat, berkomuniti antara kaum dalam masyarakat majmuk, bagaimana kita menerima pandangan yang berbeza antara kita, kesatuan dalam kepelbagaian. Tuan-tuan, meraihkan antara kaum, antara kita rakyat Malaysia adalah kecerdasan emosi. Ia adalah pasal apa yang kita suka, mahu dan percaya. Budak pelanggan Cina itu adalah manifestasi berfikir tidak suka, tidak mahu dan tidak percaya orang lain juga memiliki kepercayaan lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, apakah tindakan kerajaan selanjutnya? Adakah kerajaan harus atau mahu memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, tentang pendapatan isi rumah, sedangkan kesejahteraan dan indeks happiness rakyatnya masih merudum? Tidak ada gunanya berpendapatan tinggi, tapi rakyatnya sentiasa bergaduh, risau, tak percaya antara satu sama lain, takut keluar rumah. Saya teringat pesanan ataupun dalam satu majlis ilmuwan, Profesor Sulaiman Mat Yassin berkata, apa guna GDP, apa guna pendapatan sedangkan indeks kesejahteraan dan indeks happiness merudum? Jadilah seperti negara Bhutan, walaupun merupakan salah satu negara miskin, tapi rakyatnya bahagia, gembira, sentiasa menghargai orang lain dan meraihkan serta gembira apa yang ada. Akhirnya saya ingin buat kesimpulan soal pelanggan Cina tersebut yang tak pandai menghormati agama dan bangsa lain. Seorang rider yang bertindak keterlaluan, mereka harus didakwa. Biar polis dan undang-undang menentukan. Namun demikian, kalau Iswardi murni yang mulut celaka dan longkang itu mengata Melayu dan mengata Sultan mendapat sokongan rakyat, apalah sangat dia berbanding dengan budak riders ini, maka tindakan
Datuk Zainul Rizal, Presiden Buku Islam, tampil menyokong suatu lagi usaha yang harus dipuji. Marilah kita bersama-sama menyokong riders-riders yang ingin mencari kehidupan dalam musim COVID yang sangat mendesak. Kalau tuan-tuan membawa kereta, melihat budak riders ni berpanas, berhujan, hanya semata-mata mendapat upah RM2-3 satu makanan, kita rasa sedih, malah masih mampu untuk menegakkan agama mereka. Tuan-tuan, menjaga agama bukan hanya kecerdasan emosi, ia adalah kecerdasan spiritual. Ia adalah bagaimana kita menjaga agama Allah yang di dunia ini untuk kita di akhirat besok. Sekian, terima kasih.